Alright class, for the repetition control controller, we only discuss for the two type. First is counter controller, and then second is sentinel controller. So for about the counter controller, we have a three condition. Three condition. You need to have initialize. You need to condition, or we call expression. Expression. And then last, the updating. Talking about the updating, okay, the updating maybe will be increase or decrease. Maybe updating by 1 or updating by 2 or so on. Okay, same as for the negative, decrease. Okay, maybe decrease by 1 or decrease by 2 or so on. So you can adjust, okay, how many much the updating value with unit. So either the increase or decrease. Okay. So this three component of the counter controller is very important. That is initialize, condition, and then update. We are talking about the what is a counter controller. That is, we know how many to. Okay, we know how many to repeat. But different for the sentinel controller, we don't know how many to repeat. We don't know how many to repeat. Why? Because the certain condition need a user to enter the data continuously without any stopping that process. So that will stop the process until the user think we need to stop, and then the some special key will be used to stop. Okay, so we will further explore about this. So we just need to read for this book. Repetition is the command code controller mechanism used to repeat or loop, okay, to the same process over and over and over and over again. Okay. There are three important control components that need to be used. Okay, that is what I mentioned you, ICU. Okay, initialize a condition and then update it. The controller structure for the repetition is quite different. Different from the selection control structure. They are using updating a value for the counter controller, and then second for the sentinel controller. If the selection control structure used is that the repetition is the y and then for, that is the name, a function name for the repetition. They are using y or for or do y pun ada. Tapi yang tu tak masuk dalam syllabus kita, do y.
Okay, there are two type. There are two type. Saya ingat yang ni kena export dulu. Ya, saya nak export. Export PDF. Supaya saya boleh tulis-tulis pada tu. Sudah dah lupa dah. Kan tak pasal-pasal aku sendiri tak boleh buka. Nasib baik. Okay, kita lihat pada initialize. The initialize a value. Bising lah mana ni bunyi. So initialize a value. Apa benda initialize value ni? Yang ni. The value of the iteration variable. So anda satu lagi nak kena kenal iaitu variable. Okay, variable ni saya rasa bukan benda asing lah. Anda dah tahu sebelum ni. So yang boleh memegang nilai. The value of the variable is need to determine where the iteration should be begin. Iteration ni dia panggil repetition dia lah. Katakan anda nak buat larian 100. 100 ni 4 kali. So ini adalah balapan. So dekat mana anda nak mula? So that's why dia perlukan lokasi permulaan. Okay? You need to know where is a starting location. So sama macam case ni lah juga. Anda perlu tahu dia punya start tu di mana. Okay. Tutup lah. Tutup dia punya bunyi. So itulah sebabnya untuk repetition ini anda perlu tahu di manakah starting dia. Okay, start di sini. Berapa tu situ? Kosong. Kosong. So dia akan habis 100. So dia akan pusing 100. Satu kali. Okay, lagi pusing 2 kali. Pusing 3 kali. Pusing 4 kali. Dah habis. Itulah maksud yang dimasukkan dengan repetition. Dia berpusing tempat yang sama. Okay, dalam gelungan yang sama. So itu kalau dia bermula daripada kosong. Kalau dia bermula daripada 1, so dia akan habis pada 100. 1 ataupun mainan peranan dia adalah yang ni. Yang itu ataupun ada ni. Ni penting. So nanti saya akan discuss lagi. Alright. So ini adalah format dia. Anda kena ingat ini adalah format dia. Start, initialize, counter, while, condition, a statement block, update. Update counter update, and then ny. So dekat sini nanti saya akan tunjukkan dia punya penggunaan dia. Yang penting kedudukan initialize ni berada pada sebelum y. Dan apabila y tu anda kena nyatakan kena tulis macam tu, dan apakah condition dia. Condition ini dia punya syarat lah. Contohlah, repetition ini akan terus repeat jika x tu kurang daripada 10. Macam tu. So x ni, atas ni x adalah bersamaan dengan kosong. So berapa kali dia akan repeat kelas? Berapa kali dia akan repeat? 9. 9. Okay, kita boleh semak X ni kosong. Okay. Kosong tu kosong lah. Kosong tu 1.
Okay, nilai yang mula-mula sekali. Kemudian nilai X itu adalah kosong. Pada dia nilai kosong, dia dah ada 1. Kemudian pergi pada condition dia, true. Sebab nilai dia kosong is less than kosong. False kan? Tak boleh ni. Dia tak boleh start dengan 1. Kosong 1. Contoh saya buat macam tu lah. Kena betulkan juga dia kita punya condition. Takut salah. Okay, kita ambil yang mudah dulu. Ada berapa kali? Tadi saya dengar kata ada 9 kali sebab X bermula dengan 1. Betul lah Betul. 1 sehingga 9. Sini 9 sahaja. 10 dia tak masuk. Sebab apa? Sebab ni maksud dia adalah not include. Not include. Okay. Right. So you all dah faham yang tu. So dah akan teruslah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tengok. Adakah 9 lebih kecil daripada sebab X lebih kurang daripada kosong. Kejap. Salah ni. X lebih besar daripada kosong sebab saya tukar balik Patutlah kosong tak boleh masuk tadi. X lebih besar daripada kosong. Logiknya tak ada tadi. Kalau X lebih kecil daripada kosong. Dan starting X tu adalah 1. 1 lebih kecil daripada kosong. Salah. Awal-awal lagi dah salah dan dia akan stop. Kecuali lah anda buat macam ni. X ni starting dia 10. So pada mula-mula sekali 10 lebih kecil pada lebih kecil pada tak boleh. Memang tak boleh. Tak boleh kecil, tak boleh besar. Kecuali letak negatif. So anda kena tukar. Formula ni tak boleh buat macam tu. X lebih kecil pada 10. So kalau counter dia 1, bolehlah betul lah. Tertinggal ni. X lebih kecil daripada 10. So 1 lebih kecil pada 10, true. 2, true. Kita pergi pada 9. 9 lebih kecil pada 10, true. 10 lebih kecil pada 10, false. So dia sampai sini je. Sampai situ je. Okay, and then dia punya condition tu dah settle. Statement block apa yang berlaku dalam tu, kalau ada tambah ke tolak ke terpulang lah, dia akan berlaku lah di situ, di sini. Dan update counter. Update counter ni dia nak updatekan siapa yang nama variable dekat counter tu. Dia nak updatekan nilai. Biasa dia akan gunakan contohlah condition equal condition plus sesuatu nombor. 1. So dia akan tambah 1 bagi setiap repetition yang berjaya. So itu 1 seperti yang saya beritahu tadi, dia ada kenaikan 1 dan juga kenaikan 2 pun ada ataupun penurunan pun ada. This initiator variable will also determine whether the repetition structure is performed as ascending. Okay, saya dah beritahu tadi ascending tu ia bertambah ataupun decreasing. Decreasing menolak. Y is a function used to repetition command function. It is put together with certain condition. Saya dah beritahu tadi, condition ini tujuan dia untuk test ataupun to evaluate either the input is true or false. It is here that the decision of whether true or false will be determined. The found will be directly which instruction flow will be executed. So the following command will be execute. In the test result is, if the test result is true, then the process
in the implementation we first. Finally, the value of the counter variable will be added to subtraction to allow the value of the counter variable to be tested again whether it is a true or false. Okay. So for the counter saya dah explain tadi. Counter ni. Ini bukan bawah tu. Okay, counter it is a counter of the number of a representation. A variable used to initialize and the name of the same counter variable name are used when updating the value. Dia akan menggunakan nama yang sama lah dan dia akan tambah ataupun tolak. Yang contoh ini saya guna tambah. It is a aim to update or change the current value of the counter variable. Okay, the structure. Yang ni yang awak ingat tak yang dia ada satu lagi jenis selain daripada counter, iaitu jenis yang kedua adalah sentinel. So ni sentinel ni dia tak akan berhenti repetition, dia tak akan berhenti. Melainkan user yang masukkan sesuatu kunci untuk menghentikannya. Dia memang tak akan berhenti. So kalau next dia jadi macam tak ada limit, tak ada had. Okay, ikut. Dia akan terus sahaja selagilah dia betul. Dan condition yang kita letakkan di situ pun akan suka sebenarnya. Yang suka untuk jumpa yang true. Yang false. Semuanya true. So ini adalah dia punya format. Okay. Mula-mula sekali dia akan ada input. Ini yang pelik dia. Dia ada input. Anda kena tulis read. Read apa? Book lah. Lepas tu turun pada condition Y. Itu sama je dengan yang counter controller. Sama je. Cuma yang tak sama dia ada satu lagi dekat dalam tu, iaitu input lagi sekali. Okay, menggunakan variable yang sama. Maknanya belum sempat lagi habis gelung yang pertama, dia dah ada lah dalam tu untuk minta input. Untuk pertama kali dia akan berlaku di sini. Bila masuk sini, ini kali kedua dah dia akan minta. And then seterusnya dia tak pergi dah ke yang pertama, dia hanya looping di situ sahaja. Okay, looping pada Y. Ada soalan nak tanya? Faham tak ni? Kelas? Ke dah tidur? Takkan kelas ni pun tidur juga? Kalau boring tutup kamera, buka lah kamera. Saya nak tengok you all. Halo? Halo? Ke saya sedang bercakap seorang-seorang ni? Nyanyi macam ni gu. Halo? Dengar, sir. Ini seorang je dengar. Orang lain tak dengar Dengar, sir. Dengar, sir. Okey, ada. Okey, yang ni tak ada dalam nota ni, saya yang buat. The condition was set, we will make the repetition unlimited. Okey, yang ni. Number greater than 0. Repetition will be ni adalah condition yang selalu digunakan, yang selalu digunakan. Saya harapnya you all dah biasa nampak dia punya condition seperti ini. So saya explain di sini. Kita tu hafal lah dia punya condition yang ada ni. Okay, repetition will be controlled if the value of the number is not. Okay.
Faham tak? Dia nombor yang dimasukkan tu melebihi pada kosong. Dia start dengan 1, 1, 2, 3 dan seterusnya. So kalau ada je nombor tu, dia tak akan berhenti. Dia tak akan berhenti lah. Sehinggalah nombor negatif dimasukkan ataupun apa ni? Nombor negatif saja yang dimasukkan. So agak sukar lah sebenarnya nak berhenti tu. Melainkan ada orang berikan dia punya nilai negatif. Kalau yang ni, anda pernah jumpa tak? Ni dia panggil not equal. Not equal. Not equal ni tidak sama dengan. Dan kita dah letak dah nilai berapa situ. So kita akan comparekan nilai tu sama tak dengan nilai yang kita dah setkan tu. Kalau nak jumpa ni pun susah juga ni. Kecuali lah suatu keadaan tertentu, nilai dia kosong. Kita number is not equal than 0. So maksudnya dia true. Number is not equal than 0, dia true. So bila true dia akan laksanakan. Okay, dia akan laksanakan. Cuma dia akan stop apabila anda memberikan maksud number is not equal than 0, then masa jawapan itu adalah 0. Maknanya dia benar. Dia yang ni ada terbalik sikit sebab dia negative enforcement. Meaning the value of the number is not equal to 0. So it will be true when the value of the number is not 0. But it will be get false when the value of the number is 0 and there is a repetition will be stopped. Ada belik tak faham kau? Okay, next is a number equal ni ada 2 kali. So yang ni you all dah belajar sebenarnya. Mungkin secara rasmi ataupun tidak rasmi. Equal 2 kali ni bukan memberikan maksud equal yang pergi pada number equal dia compare sebenarnya. Dia compare. Dan sama ada comparison boleh compare dengan word ataupun apa ni number. Dia boleh berada dalam 2 keadaan. Okay. The equal system, the equal panggil apa The equal symbol is used to match or compare value are the same or not. As long as the S key, ni S saya ambil contoh lah S key. In enter when the repetition will be continued. So dia punya true tu dekat bawah. Dekat bawah ni. So kita tak nak buat true, kita nak buat yang false sahaja. So kalau dia false dia akan teruskan repeat. But when the letter S is enter, then the repetition will be stop. Okay. So satu lagi yang ni awak kena pandai-pandai. Mat ini dia merujuk kepada nilai. Refer to the nilai yang sebelum tu. Loop counter less than or equal max. So dia meletakkan max tu sebagai satu variable yang mana max punya tu ada nilai dia. Bukan word . Kalau word anda nak tahu dia akan ada double quotation. Yang ni bukan. Dia ada nilai dia. The condition or expression used can be manipulated according to the suitable of the problem. This condition mean that as long as the value of the loop counter variable is the smaller than the value of the max variable, then the iterations process will be continued. Iteration itu proses looping lah ataupun repetition. Repetition will be stopped
when the value of the loop counter exceed the value of the max variable. So kalau nilai loop counter tu lebih daripada max, so dia akan jadi salah lah. Dia macam-macam cara kita nak control. Ini adalah increment operator. Dulu kita pakai ni I plus plus, I less less, I minus minus ni dulu kita pakai. Sekarang ni kita guna yang ni je. You all nak take note take note. Yang ni je. Yang singkatan ni kita dah tak guna. Walaupun ada dalam buku. This increment formula is used to add the value of the counter so that the counter will be able to be evaluated by the repetition control. Okay, this is how to write the input, process and then output. Kita break kejap dalam 2 minit. Minum air jap. Boleh? Boleh, sir. Boleh, sir. Okay, korang dah minum air ke? Ngantuk ni. Sebab dia tak masuk lagi bahagian untuk mengira. So far macam mana pandangan you all apa yang saya tulis ni? So far macam mana? Boleh faham, sir. Saya guna bahasa mudah je tu. Okay, kita lihat pada repetition, how to write the input, process and then output. Contoh kita ambil Ali lah. Ali want to incorporate
English quiz mark for the 30 students. Incorporate ni dia macam enter lah. Enter the mark. So kita jelas dekat sini Ali tu nak masukkan markah quiz bahasa Inggeris untuk 30 orang student. Adakah dia satu proses yang berulang? Ya, tidak. Ya, tidak. Ya. Nah, proses yang sama dia masukkan untuk markah. Dia masukkan markah 1, markah 2, markah 3. Okay, perform problem analysis and then algorithm to solve this problem. Okay, dia akan masukkan mark. Yalah, markah dia yang dia kena masukkan. Repeat, kemudian dia akan tulis repeat calculate average for student mark until 30 times. Okay, nak tulis repeat calculate pun boleh, nak tulis kepada calculate terus pun boleh. Janji, yang penting ada until. Yang ni tak ada perlu tulis determine apa semua sebab tak ada syarat apa yang kita nak kena setkan. Okay, to describe the process that take place during the process, you need to specify what is output. So output dulu. Okay, ni output. To the process and then the specific condition of the repetition. Kalau ada yang lain-lain lagi lah. Yang ni yang basic dia lah. Okay, until. So saya nak cerita yang ni specific condition kalau ada lah nanti. Yang ni tak ada. Ali want to display. Okay, yang tu cara kita tulis. Faham kita lihat pada yang seterusnya. Ali want to display I love mama for 10 times. So benda yang berulang kan? For 10 times, benda berulang. Berarti betul-betul soalan kata Ali want to display. Maknanya display sahaja, dia bukan nak input. So kita buatkan perkataan tu dalam proses lah. Melainkan Ali kena masukkan I love mama. Tapi bila Ali yang masukkan, terpulang pada Ali lah. Dia nak tulis I love mama ke, I love you ke, I love Fatimah ke, I love Awati ke. Itu terpulang pada dia. So bila dia dah berada pada input. Okay. So kita hanya boleh beritahu any text lah. Kalau dia nak masukkan. So dalam keadaan sekarang ni taklah. So for this case, it does not require input to be entered because the sentence can be specified in the process. So dia akan ditulis dalam proses. During the process, it is necessary to first state the desired output. Okay, apakah output? Sebab satu je output, anda kena mention dulu. Okay, mention dulu output and then state the repetition condition. So 10 times. Okay. Boleh faham Senang aja ni. Okay, kita lihat pada yang ni pula. Ali want to enter the English quiz score for all semester 1 student. Untuk semua pelajar semester 1 students. Anda perlu tanya berapa orang agak-agaknya, berapa kali dia nak kena key in and calculate their average mark. Sekarang ni kita tak tahu. Tahu ke tak tahu berapa orang? Dia akan berhenti sampai bila? Ali will be start enter the score when entering any negative number. So maksudnya dia akan berhenti repetition itu apabila Ali masukkan negative number. Any negative number. So that's mean that we are using the key to stop. That's mean dia punya sentinel lah. Sentinel. Sebab apa? Dia tak ada limit sampai bila dia akan
repeat. So dia akan repeat sehinggalah Ali tu masukkan negative number. So cara untuk kita pilih nak tulis condition adalah dengan cara sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kita nak. Contoh di sini kita nak masukkan markah. Markah tu confirm start daripada 0 sampailah 100 ataupun lebih. So yang tak logiknya bagi markah ini iaitu negatif. So kita set lah negatif. So kalau dia dah termasuk negatif, maksudnya mungkin dia kena retype semula ataupun exit. Untuk proses awal-awal ni saya just nak you all faham repetition punya proses. So saya ambil case sini, dia akan exit. So kalau lepas ni advance, so kalau dia tersalah masuk selain pada yang true, dia kena repeat proses tu. Dia kena retype semula. Macam tu. So dekat sini, input dia adalah mark. So cara kita tulis adalah repeat calculate student average mark, okay, until negative number is entered. Gitu je lah. Kita beritahu gitu lah. Okay. Tapi nanti lepas ni saya akan explain lebih detail lagi cara nak tulis dalam page-page yang lain. This situation is different from the previous repetition where the repetition of the calculation of the students average score will be continue until the negative number is entered. Dia akan tak ada limit repetition dia. Sebab lagipun daripada sini kita pun tak tahu berapa ramai student untuk semester 1. Ramai tu. Kita tak tahu. This mean that there's no limit to repetition until the negative number is entered and then it will be stop. Okay. Sebenarnya terpulang pada you all. Kalau katakan pelajar tu ada markah negatif sebab pelajar tu berhutang ke apa semua, terpulang lah. So boleh juga kita ambil kira. Kita akan beralih key kepada benda lain. Contohnya menekan ke kunci S to stop, ke Z ke A ke. Selain pada data yang diperlukan, selain pada data dia adalah markah kan. So kita cari yang bukan markah. Untuk setkan sebagai condition dia untuk stop. Faham Okay. So far ada soalan nak tanya sebelum kita masuk pada counter repetition controller. Ada soalan tak? Tak ada, sir. Alright, counter repetition controller. Nama dia pun dah kita panggil sebagai counter. Counter ni dia maksudnya pengira. Dia yang tukang kira. Okay, anda pernah tengok acara lumba lari tu? Kan dia ada counter box tu. Dia akan tunjuk berapa larian. Contoh nak kena lari 4 kali. 1, 4 dia kata. Oh ni pun lari lah. Lari tengok sini. 2 lagi. Lari tengok sini. 3. Lari 4. Dia dah tahu dah penamat. Ingat tak? Untuk running. Ingat tak? Tak ingat? Ada kan tepi padang tu. Jadi fungsi dia adalah untuk mengira. Counter ni untuk mengira berapa kali repetition itu telah berlaku. Dan control ini bermaksud mengawal. Okay, mengawal berapa kali repetition itu. Kita kawal melalui condition yang kita setkan. Okay, kita lihat dulu. Writing pseudocode for repetition counter must ensure that the 3 component. 3, saya dah beritahu sebelum ni, iaitu ICU. ICU structure dia adalah initialize, condition and then updating. ICU. That is a very important you need to know and then understand how to use it.
The control structure for this repetition is quite different from the selection control structure. There are using updating value for counter controller and second for the sentinel controller. If the selection control structure use if but for these things we are using while or for. Sebelum ni saya dah ada terang dah. Kita lihat example dia. The same example we are using for this. So the same example will be used to explain the method of the writing pseudocode as follow. Input yang tadi ingatlah proses dia repeat calculate average for student until 30. Kita dah beritahu tadi 30 ni adalah counter dia, so output dia adalah average. So counter repetition pseudocode kita nak tulis macam mana? So tengok yang benda penting yang saya kata kena ada, iaitu dia punya initialize ni. Okay, initialize dia satu, kemudian dia punya condition dua, kemudian dia punya updating value tiga. Okay, yang lain-lain tu apa? Yang lain-lain tu adalah dia punya ini dia panggil constant value. Okay, dia sangat penting lah untuk kita mengira umpukan markah pada total tu. Saya akan tunjuk lepas ni. Ni input. Apa masalah? Tak ada. Ingat, input itu hanya dimasukkan selepas dia true. Okay, betul lah. Okay, dia punya repetition tu adalah benar. True. Barulah kita akan masukkan dia input. Selagi tak true, kita tak masukkan input. So, bila true, kita akan inputkan dia. So, that's mean input itu mesti di dalam Y. So, Y ni, dia punya anak beranak dia ni. Kita panggil gelung. Satu gelung. Gelung satu, gelung dua, gelung tiga. Ni dia punya family. Okay. So, total equal total plus mark. Tu apa benda pula? Itu adalah salah satu cara untuk kita umpukkan markah, jumlah markah bagi keseluruhan yang kita input. So caranya adalah mula-mula sekali kita mesti setkan dia sebagai kosong. Tak boleh. Kalau you setkan 1, 2, apa, 3, salah lah. Mesti sini kosong dulu. So mark katakan dia masuk 5. So kosong tambah 5, 5. Untuk repetition yang pertama. Itu sangat penting untuk repetition yang pertama tu. Okay, untuk yang kedua tu dia akan bring forward nilai yang sebelum tu. Faham yang tu? Ada yang tanya? Ada yang tanya tak? Tak ada, sir. Untuk ni saya minta you all hafal lah. Mungkin dia boleh guna perkataan lain. Tetapi dia punya bentuk dia. Sini dengan sini. Kemudian tambah seseorang. Okay, anda akan bermain banyak dengan benda-benda tu. Kalau anda keliru tu, biasalah keliru. Tapi anda boleh kira balik. Saya akan tunjuk counter table lepas ni. Ini anda tahu ke maksud ni? Saya buat ringkas, saya dah malas dah. Anda tahu maksud tu apa tu? Apa maksud dia? Najwa, boleh beritahu saya apa maksud dia tu?
Total divide by I. Najwa. Total total bahagi dengan I. Yalah, maksud dia apa? Tadi kata tak ada soalan kan? Saya tanya soalan sikit. Sikit je. Aida. Apa itu maksud total divide by I? Cuba tengok betul-betul. Dah ada saya punya tu. Buku kan? Apa tu? Total divide by I. Apa tu? Awatif. Awatif. Apa tu? Total divide by I. Apa tu? Display total divide by I. Saya kadang-kadang bila dah malas tu saya tulis je macam tu sebab nak cepat. Siapa-siapa tahu apa maksud total divide by I? Output. Betul, output. Apa dia? Average lah sir. Yes, betul Alia. Average. Total tu ikut total plus mark. Kan saya dah cerita tadi untuk mencari jumlah keseluruhan mark yang dimasukkan. And then I itu adalah yang terakhir sekali dia akan bernilai 30, 29. So dia akan bagilah kepada 29 orang. Tapi salah 29, sepatutnya bagi 30 kan? Betul tak? Dia kena bagi 30 lah sebab 30 student. Sebab bilangan I kosong tu dah dikira 1. Oh, so yang ni tak boleh gunalah. Formula ni tak boleh guna. Saya pangkas dulu, nasib baik saya tanya awak. So nilai dia, betul lah, nilai dia 30. Betul. Sebab 30 less than 30 false. So the false dijumpa di sini. Okey, betul. So sebenarnya I ni adalah 30. So dari mana dia dapat? Daripada sinilah. Daripada sini. Ni pengiraan ni. Okey, right, kita tengok lagi. Boleh tak seorang baca? Boleh tak seseorang baca saya punya ni? Line 1. Boleh tak? Siapa-siapa boleh baca, jap? Louder please. Mana ni? Tak nak baca ke? Cuba baca jap. Hello? Tak nak baca ke? Line 1. Hello? Siapa-siapa boleh baca? Hello? Baca pun tak boleh ke? Boleh baca tak? Tak dengar ke ni? Kalau tak dengar tak apalah. Saya dial balik lah. Hello? 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 Korang dengar tak ni? Boleh tolong baca? Dengar sir. Baca. Baca on mic. Mic tak function. Semua orang tak function ke? Di sini ada 18 orang ni.
Seorang pun tak function. Macam mana nak jual je? Mic tak function, macam mana nak buat live ni? Line 1. Line 1 tu tadilah. Yang I equal to 0. The variable I is used to represent initialize. Start with a value of 0. Sebenarnya dia boleh bermula dengan apa-apa nombor sahaja. Janji dia punya bilangan repetition dia tu adalah cukup. So kalau dia bermula dengan 0, so dia akan habis sebelum 30 lah. So kalau dia 1, so dia akan jadi 31. Okay. So that repetition calculation will be surfaced as much as 30 times since the condition place is excluding 30. I less than 30 maksudnya 30 tak termasuk. Tapi I tu dah nilai 30 pada akhir pengiraan tu nanti. Any name can also be used that can give an idea of what it means to initialize. Tak kisahlah anda letak nama I ke, letak nama counter ke, terpulang. Dia terpulang pada anda nak letak variable name tu nama apa, tak kisah. Janji dia betul dia punya bilangan repetition dia. Line 2, read mark. Ini adalah untuk input. Is an instruction to accepting incoming input by user. Line 3, give a value of the 0 to the total. Ini yang penting yang saya beritahu tadi, cara untuk kita kira sum dia ataupun cara nak kira total dia. Setkan awal-awal sebagai kosong supaya bila anda tambah nanti tak adalah nilai lain yang dia bertambah. So dia solid daripada total itu. So saya dah demo tunjukkan tadi, so harapnya you all faham lah. Okay, line 4, dia punya condition dia. Why I less than 30 is a condition used to control that number of repetition that will be occur. So itu adalah satu condition yang ditetapkan untuk menilai. Okay, menilai adakah I itu lebih kecil daripada 0, true or false. So kalau true dia akan proceed. Kalau false dia akan terminate. Okay, and then 5, line 5, that formula total equal total plus mark mean the value of the mark variable will be added to the value of the total. Dia akan dia panggil umpukan dia bring forward, dia kumpul-kumpul ke depan. Dia bawa nilai yang baru, bawa nilai yang baru, bawa nilai yang baru. The first time the operator occur, the total value is empty. So that will be received value equal to the starting value of the mark. In the process iterations process, the total value will increase. Okay, dia akan bertambah according to the number or repetition that occur. Okay, line 6. Yang ni pun you all kena belajar. Kena ingat, kena hafal. Mula-mula ni hafal lah dulu kalau tak ingat. Kalau tak faham, hafal dulu. Dan nanti lepas tu anda boleh kaji kenapa. So the formula I equal I plus 1. Kenapa plus 1? Sebab kita nak increase satu persatu. Okay, kalau soalan nak decrease pun kita boleh buat. So kita akan tolak lah kalau decrease. The value of I must be blank to allow the next repetition in the increasing to 2. And so on until it increase to the value of 30. Is at the time it is worth 30. When the evaluation by the according y less than 30 is will be wrong, and at that time the repetition will be stopped.
Updating the value can also be done in descending order. Dia juga boleh dibuat secara descending, menurun. Menaik boleh, menurun boleh. Tengok keadaan. Kalau menurun tu lah formula dia. I equal I minus 1. Itu menurun. Kalau daripada 5, tolak 1. 6, 5 tolak 1. 4 tolak 1. 3 tolak 1. Itu adalah descending. Yeah, updating the counter, value can also be done by increasing or decreasing. Nanti saya dah terangkan. Okey, ini adalah counter table. Sangat penting untuk anda mengetahui, tapi soalan mungkin tak tanya. Cuma ini adalah satu table yang boleh untuk anda menyemak jawapan. This repetition process can be seen through the counter. So ini adalah kita panggil counter table. Counter table ni anda hanya perlu pindah masukkan semua dia punya apa? Dia punya input proses kemudian ICU. Okey, kita lihat pada counter table ni, contoh yang tadi markah pelajar nak dimasukkan okey, 30 untuk bilangan 30. Okey, maknanya 30 kali cikgu tu kena masukkan markah pelajar seorang. Okey, so yang ni saya bagi contoh yang 1 sampai 3 dulu. Okey, nilai I ni adalah kosong. Nilai I dia adalah kosong. Ini adalah initialize awal yang kita buat. Seterusnya, okey, total juga kita dah setkan initialize juga pada kosong. Dan sampai pada I ni untuk checking dia punya condition. Condition tadi. So kalau dia true, dia akan boleh pergi proceed pada input. Input tu apa-apalah. Terpulang pada customer lah dia nak bagi berapa. So dia tengoklah pada markah yang dia isi tu dia dapat berapa. So kalau I tu kurang pada 30, dia akan dibenarkan masukkan input dia. So kalau dekat sini kita ambil contoh 90. Dan total ni ingat kosong kan. So pada mula-mula sekali memang penting untuk kita betulkan ejaan dia. So 90 markah yang student tu buat so total kosong tambah mark 90. Confirm sini 90 lah. So nilai baru bagi tahun counter adalah 90. Sama juga case dengan I equal I plus 1. Sama je. Dan yang seterusnya sampai yang ke-30. So dekat display total tak ada. Tak ada lagi sebab kita tak displaykan untuk tu. Dan 30. Dah buat sampai I tu nilai dia 30. So total tu adalah total dia dah kumpulkan semua total pergi sini. Dan pada masa tu 30 less than 30. True or false? False lah kan? So bila false dia akan program terminate. Tapi markah average dia dah ada. So kita akan lihat kepada ada soalan nak tanya yang tadi?
Alright, ini pula adalah counter repetition of flowchart. Drawing a flowchart require a frequent practice so that the shape draw the culture accurate. So saya nak share di sini, you all pun boleh guna. Dia punya flowchart. Kita boleh lukis dekat sini. App dia adalah, saya tulis dekat sini ya, you all boleh cuba. Cuma je. Kita tengok dapat tak? Dapat pun. So anda setkan Google Drive anda. Setkan Google Drive dan anda boleh buatlah. Nanti. Setkan folder dia. Mana ni? Flowchart. Flowchart saya dah buat sebelum ni. Ni ada pun. Select. Dan kita create. Ni tak keluar tempat awak. Saya pula share. Okey, ini yang saya beritahu tadi. Dengar tak? Dengar tak? So anda boleh gunakan ni, tarik-tarik je. Ukur elok-elok, letak-letak je. Anda boleh guna ni. Senang, sangat senang dan juga dianya adalah percuma. Yang bestnya dia punya arrow ni. So arrow ni tak sini, kena turun. So kalau anda gerak-gerakkan, sekejap Okey dah. Gerakkan kotak ni pun dia akan ikut. Memang payahlah kalau lukis dengan tangan tu. So yang ni lebih senang. Okey, yang seterusnya it's easy to see the command flow using the same example. Ali enter a score 30. Okay, Ali tu dia nak kena buat masukkan 30. Which is illustrate in the form as flowchart as below. Okay, kita gunakan contoh yang sama. Ali tadi dia nak masukkan markah pelajar.
So markah pelajar tu kena ulang sebanyak 30 kali. So dia of course lah kena tukar. Cara kena guna repetition tu lagi cepat. So ini adalah dia punya flowchart dia. Saya dah siapkan dia punya sebelah tu adalah sudut. Okay, lihat kepada start. Dia pergi pada start. Oh, terlajak pula. Okay, start. Kemudian I less equal to 0. Ini initialize awak. Total equal to 0. Okay. Kita kena guna 4 segi. Ini adalah proses. So dia bukan output, bukan input, bukan juga diamond. Dan seterusnya mark less than 30. So kita ambil yang ni je. And then kalau dia true, read mark. Dia true sini. Kena tulis true. Dia akan read mark. Dan dia akan panggil total, berapa total tadi? Kosong. Dan mark dia berapa? So dia total di sini lah. Kemudian ada pula I equal I plus 1. Ini adalah untuk so dia akan update value sini. So I itu akan bertambah. So dekat sini lah dia akan contact. In this process box, it is necessary to specify the value of the starting variable. For I is 0 and so the starting value of the variable total variable. Keep in your mind the name of this variable can be replaced. Ni. Ini you all baca sendirilah, nanti saya dah explain tu. So kita nak masuk kepada Sentinel. Kita rehat kejap. Boleh? Boleh, sir. Teruklah korang ni, respon lambat. Tak ada ni, interaktif dengan saya. Siapa yang WhatsApp mic tu daripada tahun lepas lagi, takkanlah tak tukar mic RM20 je baru. Kalau tak cakap saya ni jadi mengantuk. Semacam baca untuk anda untuk macam sleeping. Bedtime story je baca buku ni. Tak boleh gitu. Nanti lepas ni you all cari soalan boleh jawab. Okey, boleh kita mula? Sentinel Reputation Controller. Sentinel ni dia punya maksud dia kawalan yang tanpa limit.
Bukan tak terkawal tapi dia tanpa limit repetition dia. The repetition will be stopped when the special condition is not true. Such as a condition need to be set illogically, yang tak logik, such as battery low pula. Such as negative number. Kita nak positive number tapi dia bagi negative number. Tapi condition dia yang kita kena set lain. Cuba tengok Cuba tengok contoh yang saya bagi. A heat value. Apa ni, tahap didih. Berapa tahap didih? Ataupun value kepanasan, suhu. Berapa? Halo? Halo? Korang ni memang teruk dia punya tu. Korang punya memang masalah lain ke? Masalah mikrofon ke? Ataupun masalah lain-lain? Cuba beritahu saya supaya saya faham keadaan you all. Tak boleh jawab? Type je tak apa. Saya boleh baca. Kelas? Hello? Ya Allah. Boleh tak you all buka kamera? Saya nak tengok sekarang. You all buka kamera. Nak tengok sekarang keadaan you all. Ada di mana ni semua ni? Ni bukan kelas ni yang betul-betul nak belajar. Halo? Halo? Yes, sir, ada. Tolong on kamera semua. Najwa, okey, lagi. Saya nak yang betul-betul nak belajar je. Yang tak nak belajar tak apa, boleh keluar je. Tak ada masalah. Tanya tak jawab. Apa masalah ni? Okey, lagi. Yang tak on kamera saya nak kick keluar. Saya nak keluarkan korang. Siapa tak on kamera saya nak keluarkan. Okey, siapa tak on saya nak keluarkan sebab tak bolehlah ngajar macam ni. Pening kepala saya. On-kan kamera semua, tak payah off. Kita nak yang betul-betul nak belajar je. Lagi? Tak adalah. Ini je. Okey, saya akan keluarkan orang yang tak on kamera. Macam mana ni? Saya nak tukar. Kejap Macam mana nak tukar ni? Full screen change. Bye. Saya stop sharing jap. Saya nak tengok dulu siapa yang tak on. Okey, saya buang Safika Izzati. Asyikin. Udah tadi ada. Bergerak-gerak korang.
Korang letaklah kamera tu dekat meja. Barulah dia tak bergerak. Okey, inilah yang betul-betul nak belajar. Okey, yang tadi. Yang tadi ya. Cuba korang tengok pada heat value. Dekat nota tu boleh buka kan? Dekat e-book saya tu boleh buka kan? Heat value. Suhu kepanasan. Berapa suhu kepanasan? Boleh on je mic. Berapa suhu kepanasan? Suhu kepanasan. Kalau suhu kepanasan, kita ambil suhu bilik lah terus. Kan? Berapa suhu bilik? 30 darjah. 30. 30 dia start dengan berapa 20 darjah Celsius. 20 darjah Celsius. Itu suhu bilik. Suhu bilik 18 pun ya juga, boleh juga. Tapi yang ini kita panggil 27. Kalau suhu badan berapa? Suhu badan 36. 36. Kalau naik 37 demam So dekat sini kalau kita letak pada nilai kosong, adakah ianya logik? Kosong tahap beku. Beku. Cool. Cool temperature dia start dengan berapa? Okay, kalau 8 darjah Celsius sehingga 15 darjah Celsius. So maksudnya bawah 20 lah maksudnya. Bawah 20. So itu dah sejuk. So sebenarnya kalau kita letak kosong ke 10 ke dah jadi tak logik lah. Tapi dekat sini kita nak bagi yang langsung tak logik, iaitu kosong. So kita letak je kosong, so dia akan jadi suatu yang tidak logik. Okay, suatu yang tidak logik untuk kita katakan sebagai suhu yang panas. Okay, kita tengok dia punya. Okay, boleh off kamera lah. Sepuas hati lah. Ini yang betul-betul nak belajar lah. Okay. Mak saya pun tak nak menyusahkan you all juga. Cuma kena respon. So, kalau kita letak kosong, macam mana kosong? So, dianya jadi tak logik lah. Dianya menjadi tak logik. Positive number is a negative. Logical, such as the condition that positive number. Ni contoh dia nak positive number. Semua positive number. So, tiba-tiba kita letak negative 1. So, dia akan jadi false. So, dia akan berhentilah bila false. So, sama juga dengan berkenaan dengan suhu. So, dia nak mencari hot temperature. Hot temp. Hot temperature ni biasa dah 40 ke atas lah. 37 ke 37 dan ke atas. So 100 ni tahap beku, tahap didih lah. Tahap didih. So kita letak suatu yang tidak logik. Okay. If no logical condition can be set, kalau tak boleh nak letakkan suatu yang tak logik, kita juga boleh letakkan suatu yang boleh digunakan sebagai break untuk berhenti, to stop repetition. Contohnya, you can use any negative number. Okay dah. When the user enter the negative number,
then the repetition will be stopped because the condition has not been made the true. Okay, itu tak apa. Kadang-kadang kita akan gunakan huruf, use words. Contohnya gunakan S, stop, gunakan M ke N ke, tak apalah, apa-apa sahaja yang tak berkaitan tentang data is not relate with input. Kita suruh masukkan any number, tiba-tiba masukkan huruf. So dia akan jadi false lah. Okay. So kita boleh tulis Y number is not equal S contohnya. So dia akan true selagi tidak sama dengan S. So maksudnya kalau kita masukkan nombor, dia akan jadi true. So masuk je S, dia akan false. Yang ini akan jadi false. So you tahulah kalau false dia akan keluar daripada gelung. Ali want to enter the English quiz a score. Nah, ini kita gunakan benda yang sama. For all semester 1 student and calculate their average. Ali will be stopped entering score when the pressing any negative number. Sebab kita dah tahu markah ni tak ada bentuk negatif. Kosong ada tapi negatif tak ada. Suatu yang tak logik. Okay, kita tulis mark repeat calculate student average. Mark will use not yet enter the centime. Kita akan tulis not yet enter. Okay. Repeat calculate student average. Mark why user not yet enter the sentinel value. Apakah sentinel value? So sentinel value di sini kita akan setkan negatif. So kalau anda nak tulis, better you tulis is not yet enter negative number. You akan tulis gitu. Ini panduan saya beritahu. Sentinel value. Sentinel value adalah value yang digunakan untuk berhenti. Okay, kita lihat pada sudut kod dia. Okay, I equal to 0. Ini adalah initialize dia. Ini total equal to 0 juga initialize untuk total. Read mark. Mark is less than 0. Sekejap. Kalau mark tu 1. 1 kecil. Salah ni. Mark greater than 0. Okay, mark tu dia tak boleh gitu. Ini adalah mark greater than 0. So kalau dia masukkan kurang daripada 0, salah saya buat pembetulan tu balik. Ini perlu saya review ni. Mark lebih daripada 0. Okey, kita lihat. Katakan mark dapat 5. Betul? Yes, true. Kalau mark kita letak 0, false lah. So ataupun kita kena letakkan macam ni. Mark less than greater than 0. So kalau mark 0 betul juga. Mark 0 is true juga. No. Mark tak termasuk kan. So kita kena buat equal. So dekat mark ini dia masih lagi true. So katakan kita masuk negative 1. So dia akan jadi false. Yang inilah yang akan menghentikan repetition dia. So katakan dia true, dia akan masuk sini. Untuk sentinel, saya nak beritahu ini dia punya pelik dia.
Ni. Dia ada second. Oops. Dia akan ada second input. Okay, first input dekat sini. Tak sama macam yang sebelum ni. Dia ada 2 kali input. Input kali pertama masuk sini. Kemudian kalau dia true sini, dia akan pergi sini. Dan dia akan pergi sini. Dia enter input. Dia akan enter input. So, bila dia enter input ni, okay, dia akan patah balik ke sini juga. Dia tak naik dah ke atas tu. Ke atas tu dia tak naik. Dia tak naik. Dia naik ke sini. Faham? So di sini dah habis tu dia akan sini. So I ini adalah 30. So ini adalah sebenarnya average. Ini cara pintas sajalah. Ataupun anda boleh buat satu-satu. So total, anda akan buat average equal total divide by 30, kemudian display average. Bukan 30 I. Okay, the sentinel value is a negative number while the user has not yet entered the sentinel value, then the dia kena beritahu sini. Sentinel value is negative. While the user has not yet entered the sentinel value, then the repetition process will be take place until a sentinel value is entered to stop repetition. Tengok sini ya. Ini adalah dia punya format dia. Dia ada input kali pertama, input kali kedua. Di dalam dia punya tu. So mula-mula sekali input adalah untuk initialize loop. Yang kedua dia akan update. Faham? Ini adalah sentinel. Sentinel repetition. Bentuk dia macam tu, dia pelik sikit. The input enter because the starting value for the input variable. Okay. Then the value of the variable will be decide whether it's the same as the sentinel value. If the value of the input variable is not equal the value of the sentinel, then it is true and we will be continuing the instruction in the while loop. But if the value of the input variable is the same as the sentinel, so dia akan untrue. Untrue dia panggil. False lah. Ini false. Then the repetition will be stop. Saya dah tunjukkan semua dah berkenaan dengan repetition. So sekarang ini terpulang pada you all untuk buat latihan. Okay, you all kena buat latihan barulah dapat kefahaman yang seeloknya berkenaan dengan repetition. Ada soalan tak nak didiskuskan kepada ni? Saya nak tunjukkan sikit lagi soalan yang lepas. Boleh saya tunjuk Mana ni? Tak keluar lagi. Tak keluar pula. Stop jap. Share. Dah nampak skrin saya? Tak, sir. Belum, sir. Belum, sir. Tak nampak juga.
Ya, saya stop ya. Kenapa sih enggak nampak? No internet, try to reconnect. Oh my god. What's wrong? Ada pun. Okay. So, saya akan tunjuk contoh. Ini contoh soalan final yang lepas. Ini final yang lepas. Anda dah pernah jawab? Dah pernah jawab? Belum? Ni, kalau keluar table-table macam ni adalah soalan selection. Ada pelajar salah jawab dekat UPS ni, tadi saya nampak. Ini pun selection. Yang ni selection yang kita bincang pasal t-shirt tu. Dia nak large, cook cabin L, tapi nak jenis large dengan yalah. Tapi yang ni lagi mudah. Nampak kod ni, dia style kod. Ni It is phenomenon. Boleh tak saya copy? Tak boleh. So saya akan post dalam soalan Google Classroom. Nanti you all try jawab. It is a phenomenon nowadays. Saya type dulu sambil-sambil. It is a phenomenon nowadays where people prefer to do online shopping. Zahira would like to buy groceries. Shopping groceries using e-wallet. Orang ada e-wallet? Ada e-wallet tak? Tak ada. Ada. Apa nama tu? Apa nama e-wallet korang? Number of items and current balance based on the balance in her okay. So ni soalan PSPM 2001. 2020, 2021. Okay, saya dah ada ni. Saya tengok soalan lain lagi. Okay, ni. Saya bagi dua soalan okay. Question number 1. Last untuk take away, you all boleh discuss.
PM 2020 21. Okay, soalan nombor 2. Each group needs to appoint a team leader during computer science excellent program. The oldest team member will be chosen as a leader. User need to enter a number of members, name and month of birth. Dia minta kita draw a flow chart to solve the problem. Assume that all members are born on the same year. Macam kelas korang lah. Lahir pada tahun yang sama. Okey, saya dah pun tulis dalam tu PSPM, mana PSPM? Pasya. Nanti korang jawablah sebelum naik cuti ni. Okay, ada banyak masa lagi. So nanti kita boleh bincang dalam kelas. Sama nanti dengan soalan UPS juga. So anda cuba dulu. Okay. Nota saya tu dah buat pembetulan ke tadi yang mana dah? Yang less than tu. Yang nombor positif tadi. Okay. Yang nombor positif tadi. Dah betul kan? Positive number. Dah betul. Saya kena betulkan balik. Aku surat berapa lah. Ini bukan. Ni. Ini dah betul kan? Muka surat tak ingat berapa, tak ada nombor muka surat pula. Ali want to enter the English quiz score. Yang tu bukan less than, buat greater than. Tu. Mark greater than 0. Greater than or equal 0. Okay? Okay kelas, itu sajalah untuk hari ini. Thank you attend the meeting. Saya ucapkan selamat berjaya. Cuti ambil, buatlah jadual cuti bila, nak study bila. Itu saja. Kita ucap. Ada soalan? Apa ni? Tolong on TNG. Touch and Go. Ya. Touch and Go juga e-wallet. Touch and Go juga e-wallet. Saya kalau duduk KL